Silakan Yang Berhormat Simpang Denggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan bersyukur atas peluang yang diberikan untuk turut membahaskan bajet 2024 yang telah dibentangkan pada 13 Oktober yang lepas. Tahniah dan syabas kepada rakyat Malaysia yang telah berhimpun di Axiata Arena baru-baru ini semalam. Puluhan ribu dengan penuh bersemangat tanpa rasa ragu-ragu untuk menyatakan bantahan kita terhadap tindakan kejam Zionis ke atas rakyat Palestin. Datuk Timbalan Yang Dipertua, belanjawan 2024 ini adalah belanjawan madani yang kedua untuk menyokong rancangan Malaysia ke-12. Ekonomi madani yang bertujuan untuk menaikkan siling ekonomi negara melalui penstrukturan ekonomi negara dan menaikkan lantai ekonomi rakyat dengan menambah baik taraf hidup mereka. Belanjawan 2024 juga ialah belanjawan tahunan yang pertama selepas pelancaran National Energy Transition Roadmap dan juga New Industrial Master Plan 2030. Kalau kita lihat daripada beberapa rumusan ataupun tumpuan kepada belanjawan madani ini, dengan hasrat untuk mencapai pertumbuhan KDNK diharapkan berkembang sehingga 4 hingga 5% dalam tahun 2024. Belanjawan madani juga berharap untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang diunjurkan kepada 5.4% kepada 56,920 juta. Takrif negara berpendapatan tinggi Datuk Timbalan Yang Dipertua ialah 59,271. Ini berarti bahawa kita masih lagi berkekurangan sedikit sebanyak 2,351 ribu ringgit untuk mendapat takrifan sebagai negara berpendapatan tinggi. Selain daripada pertumbuhan KDNK, pendapatan per kapita, kita juga mengharapkan agar inflasi pada tahun 2024 diunjurkan antara 2.1 hingga 3.6%. Dan kita tentunya berharap dengan inflasi yang dapat kita kawal tidak melebihi 3.6%, pengangguran kita unjurkan berkurangan sebanyak 3.4%. Tapi kalau kita kira dari jumlah bilangan rakyat kita yang menganggur adalah seramai 569,000 orang. Datuk Timbalan Yang Dipertua, belanjawan 2024 juga adalah belanjawan yang berdepani pelbagai cabaran. Sebagaimana perbahasan Yang Berhormat Titiwangsa, antara cabaran adalah sebagai contoh kaedah pemberian subsidi kita. Kita kena tengok semula, kata Yang Berhormat Titiwangsa. Contoh penternak ayam dan pengeluar telur ayam, pengimport daging, termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan beras sama ada import maupun tempatan. Subsidi yang kita sediakan sehingga 27% daripada pendapatan negara kita perlulah kita berikan perhatian. Malah saya ingin menambah bahawa jika belanjawan kerajaan yang kita tahu pada tahun 2024 juga akan melihat meningkatnya perbelanjaan mengurus sebanyak 1.2% bersamaan dengan 303.8 bilion pada tahun hadapan, maka ini bererti bahawa
had fiskal negara akan mengecil. Kita dapat melihat bahawa debt services charges akan terus meningkat. Kita dapat melihat banyak juga peningkatan kepada supplies dan services yang kita jangka akan bertambah sebanyak 11.8%. Ini semua akan menyumbang kepada meningkatnya perbelanjaan operating expenses. Selain daripada itu, Datuk Timbalan Yang Dipertua, hampir keseluruhan bajet pembangunan adalah dibiayai melalui pinjaman kerajaan. Maka dalam keadaan yang sedemikian, apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan? Saya ingin bertanya dengan peruntukan pembangunan sebanyak 90 bilion itu yang hampir kesemuanya dibiayai melalui pinjaman. Jadi apakah langkah usaha kerajaan untuk memperbetulkan keadaan ini? Adakah kerajaan akan mengembangkan kek ekonomi negara supaya GDP, pertumbuhan KDNK kita untuk tahun-tahun yang seterusnya itu tidak kurang daripada 5% dan lebih konsisten lagi? Selain daripada itu, adakah kerajaan akan menambah sumber pendapatan negara dengan pendekatan yang lebih berinovatif dalam sumber-sumber ekonomi baru seperti tenaga boleh dibaru dan juga ekonomi hijau? Kerana kerajaan telah melancarkan the National Energy Transition Roadmap yang akan dilaksanakan, maka perlulah dan pastilah roadmap tersebut perlu dilaksanakan dengan baik supaya ianya dapat menjana hasil baru yang boleh dikutip oleh kerajaan. Di samping itu juga saya ingin bertanya sama ada kerajaan akan melaksanakan pemurniaan agensi-agensi kerajaan di bawah beberapa kementerian. Kerana dengan meningkatnya operating expenditure ni, yang antara penyumbang terbesar ialah emolumen yang lebih tinggi pada tahun 2024. Maka itu adakah kerajaan bersedia untuk memurnikan agensi-agensi kerajaan di bawah beberapa kementerian sebagai contoh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan? Mungkin perlu wujudnya performance based governance atau tadbir urus yang berasaskan pencapaian dalam kalangan agensi-agensi kerajaan agar setiap peruntukan yang diberikan kepada agensi dapat pulangan yang diharapkan, dapat hasil yang memberi impak yang tinggi. Kerana saya ada seorang kawan beritahu saya, Datuk Timbalan Yang Dipertua, saya tak sebutlah agensinya, tetapi perbelanjaan agensi berkenaan mencecah 1.46 bilion setahun, pungutan hasil 1.5 bilion. Jadi lebih kurang 60 juta keuntungan berasaskan kepada 1.46 bilion perbelanjaan. Itu antara perkara yang mungkin kerajaan perlu berikan perhatian. Sama ada jumlah pelaburan, perbelanjaan dapat memberikan hasil pulangan yang diharapkan. Datuk Timbalan Yang Dipertua, saya ingin memulakan untuk menyatakan bahawa dengan bajet yang paling besar dalam sejarah, maka peruntukan yang besar pada pandangan Simpang Renggam perlu diberikan kepada pelaksanaan the National Energy Transition Roadmap. Pendanaan NETR ini yang memakan jumlah 1.3 trilion menjangkaui durasi sekitar 20 tahun, iaitu sehingga tahun 2050. Amat memerlukan tumpuan yang serius dari kerajaan.
peruntukan yang besar juga perlu diberikan untuk menjayakan roadmap tersebut kerana belanjawan 2024 telah memperuntukkan 2 bilion melalui dana mudah cara peralihan tenaga negara. Namun Datuk Timbalan Yang Ketua, untuk tahun 2023 sehingga 29, 5 hingga 6 tahun daripada sekarang, kerajaan memerlukan 240 bilion untuk mendanai NETR ini. Dan separuh daripadanya, iaitu 120 bilion, adalah mencakupi projek-projek yang dengan izin marginally bankable atau yield below market return. Separuh daripada perbelanjaan yang bakal kita laksanakan. Jadi persoalannya, adakah peruntukan 2 bilion tersebut mencukupi untuk menjadi katalis dan mewujudkan excitement kepada dana swasta bagi membiayai NETR ini? Mungkin kerajaan boleh menjelaskan program dan juga inisiatif yang spesifik yang dapat dilaksanakan yang menggunakan dana awalan tersebut secara terperinci. Dan juga apakah rancangan kerajaan sebagai satu plan jangka masa sederhana dan jangka masa panjang agar pendanaan yang lebih banyak dari pihak swasta dapat digunakan untuk membiayai NETR ini. Dan juga mungkin saya juga boleh bertanya, kalau kerajaan ada inisiatif atau insentif khusus yang perlu ditawarkan kepada sektor swasta, venture capitalist dan juga capital market untuk turut kekal berminat untuk melabur dalam NETR. Pokoknya, Datuk Timbalan Ketua, pelan ini baik NETR. Ia akan menjadi kerugian jika kita hanya bergantung sepenuhnya kepada the mercy of the market forces, dengan izin, tanpa usaha berterusan yang serius dari kerajaan bagi mencari sumber pendanaan yang lebih berinovatif. We don't want good plans to go to waste with not enough public funds injected for this initial stage. Dengan izin, if we can allocate a lot for public infrastructure, tentu juga boleh kita menyediakan peruntukan yang lebih banyak untuk ekonomi yang future proof like NETR. Yang Berhormat Datuk Timbalan Yang Dipertua, seterusnya saya ingin menyentuh berkenaan jaminan bekalan makanan. Tetapi sebelum itu perlu sangat kita membicarakan hal tentang pembudayaan kehidupan lestari, sustainability, termasuklah perubahan iklim. Kita sedar bahawa daripada satu dapatan kajian berskala global daripada Yale University, Amerika Syarikat, yang mengukur tahap kepekaan rakyat daripada 192 buah negara terhadap isu terkait perubahan iklim. Sebanyak 1,153 responden daripada Malaysia. Didapati bahawa 40% rakyat negara kita yang know a little, tahu sedikit tentang perubahan iklim ini, berbanding dengan negara jiran kita seperti Singapura, Australia, New Zealand yang rakyatnya jauh lebih mengetahui tentang hal-hal berkaitan dengan soal perubahan iklim ini. Kita hanya sekitar 40% saja yang berhormat. Selain daripada itu, 16% saja rakyat Malaysia yang terdedah kepada konten media mengenai perubahan iklim ni. 16% saja. Konten-konten yang sama ada televisyen, surat khabar, media sosial dan dengan kekerapan seminggu sekali yang berceritakan tentang soal perubahan iklim. Jadi
Untuk itu, kesedaran kepada masyarakat umum, komuniti perniagaan seperti perusahaan kecil sederhana terhadap peralihan kelestarian ini perlu digiatkan. Tanpa kesedaran PKS berhijrah ke kelestarian dan pematuhan ESG, dana tersebut mungkin tidak dapat diguna. Saya bercakap tentang dana, Datuk Timbalan, kerana bank negara telah menyediakan peruntukan sebagai contoh high-tech dan green facility 1.1 bilion, SME automation and digitalization facilities 1.5 bilion, low carbon transition facility 1 bilion. Jadi ini semua adalah peruntukan yang disediakan untuk merancakkan ekonomi. Tetapi kalau pengetahuan, kesedaran, knowledge, kapasiti masyarakat itu tidak menyamai dengan peruntukan yang disediakan, maka ianya hanya tinggal di bank-bank sahaja peruntukan tersebut. Jadi untuk itu, Datuk Dipertua, saya ingin mengatakan bahawa dengan meningkatnya perbelanjaan mengurus, tentu akan mengurangkan keupayaan kerajaan untuk melaksanakan a more productive spending plan. Belanjawan 2024 juga menyedarkan kita bahawa hampir keseluruhan perbelanjaan pembangunan ini adalah melalui pinjaman. Ini perlu kita ambil perhatian. Kita terus mengukur pencapaian kita dengan angka 4-5%. Tapi yang berhormat Datuk Timbalan, apa yang ada di luar sana, pendapat dan juga pandangan, rakyat akan rasa gembira apabila mereka berpendapat. Rakyat akan merasa gembira apabila angka menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. When the numbers is showing positive trend, thus conclusion, success. Tapi Datuk Yang Pertua, sesungguhnya angka positif akan memberi kelegaan hanya mungkin kepada kita, ahli politik, orang ahli parlimen. Mungkin kepada pentadbir dan para penasihat sememangnya. Tapi dapatkah angka-angka tersebut sebagai contoh kita jangka dengan pertumbuhan yang positif? 1 minit. 1 minit, Datuk Timbalan. Terima kasih. Ribuan pekerjaan dapat menyediakan ribuan pekerjaan adalah naratif yang baik. Bagus. Mampu menarik FDI, DDI adalah naratif yang hebat. Dapat menaikkan pendapatan dan kekayaan negara adalah naratif yang unggul. Realitinya, Datuk Timbalan, berdasarkan tabiat manusia, ia tidak sangat membawa sebarang makna. Naratif yang kita bina, ia tidak menyentuh tahap kedudukan rakyat biasa yang ada di luar sana. Hanya dalam keadaan yang amat terpencil sahaja naratif-naratif tersebut diterima rakyat, tapi itu pun buat satu tempoh yang sangat singkat. Kita beri seekor ikan hari ini, esok mereka mahukan 2. Jadi taklah boleh kita merancang nak beri 2 ekor sebagai satu pertumbuhan ataupun peningkatan. Sesungguhnya memenuhi kehendak rakyat bukanlah mudah. Maka janganlah kita mudah berpuas hati bahawa kita telah memenuhi kehendak rakyat, kerana sesungguhnya keperluan rakyat akan terus berkembang dan amat sukar untuk kita penuhi. Semacam kereta api laju, bullet train, no government can stop. Human needs are very difficult to fulfill. Persoalannya bagaimana belanjawan 2024 dapat menjadi belanjawan yang dihargai oleh rakyat biasa. Bagaimana pertumbuhan yang dirancangkan dapat aspirasi rakyat biasa yang inginkan keselesaan supaya mereka terus menghargai erti pertumbuhan ekonomi. Dan akhirnya, Datuk Timbalan, Yang Berhormat Tambun, Perdana Menteri kita ada menyatakan bahawa 9% daripada 90% kekayaan negara ini disapu oleh 1% daripada kalangan rakyat. Lebih kurang gitulah. Saya minta maaf dengan Berhormat Tambun kalau tersilap saya. Tapi begitulah maksudnya. Jadi penggulungnya Yang Berhormat, saya katakan sebuah pantun daripada Allahyarham sastrawan negara kita Osman Awang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Kewangan, rumah kecil tiang 1000, rumah besar tiang sebatang. Dari kecil ditimang ibu,
sudah besar ditimang gelombang. Jadi Datuk Timbalan Di-Pertua, itulah perbahasan saya pada petang ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.